Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, kalau ikut kita punya hari ni insyaAllah, dia kata kat situ, Linda nak share kat skrin, silakan ya. Bagi siapa yang ada buku, refer kat buku. Kalau tak ada buku pun tak ada masalah sebab selalunya kawan kita share pada skrin ya. Hari ni sebab buku saja dia lain sikit. Ada sedikit lah lain, kadang-kadang bentuk ayat dia, muka surat dia pun lain. Nanti kau saja duk baca tak sama pula dengan you punya buku. Jadi kita tunggu sekejap kawan kita share pada skrin. Tapi hari ni memang tentang kata nama jamak. Cerita jamak plural lah ya. Okey. Mudahnya begini. Kalau dalam bahasa Inggeris singular plural. Macam itulah ya. Singular satu, kalau dua terus dah jatuh kategori plural ya. Maksudnya banyaklah tu jamak. Tetapi kalau dalam ilmu bahasa Arab ya, dia ada 3 jenis jamak. Satunya dia ada 3 jenis ya. Cumanya jamak ini kuantiti dia mesti 3, minimum dia mesti 3, bukan 2. Itu yang kita nak faham bila kita belajar ya. 3 dan lebih itu dipanggil jamak. Dan jamak ini ada 3 jenis. Kalau kita tengok tajuk dia aqsamu. Aqsamu maksudnya jenis-jenis. Aqsam al-jamak jenis-jenis jamak ada 3 jenis. Biasa dia ajar kita yang dia biasa pergi kelas mana pun dan buku mana pun jamak muzakkar. Muzakkar tu yang isim yang kategori muzakkar lah. Dia biasa mulakan yang tu. Jamak muzakkar salim. Salim tu nanti kita bagi tahu ya. Lepas tu jamak muannas salim. Ada salim juga. Yang pentingnya yang pertama tu jamak muzakkar. Cukup. Yang kedua jamak muannas cukup sebab kita faham masing-masing ada salim. Salim tu nanti kita bagi tahu kenapa ya. Dan yang ketiga, jamak taksir. Okey, jamak taksir ni dia berbeza dengan jamak yang pertama dan yang kedua sebab dia bentuk dia tak ada yang formula khas. Itu sebab tu taksir. Taksir tu macam kalau kita terjemahkan dia sebagai macam pelik lah. Dia punya sebab dia tidak ada cara tertentu kita nak kenal dia. Kalau jamak muzakkar salim ada cara dia kita nak kenal dia. Jamak muannas salim ada caranya, tak boleh tukar lah cara tu ya. Jadinya kita nampak ni, kita tahu ini jamak muzakkar salim. Dan kalau kita nampak yang jamak muannas salim pun ada benda yang kita tengok ada di situ. Memang dia jamak muannas salim, tapi jamak taksir tidak ada cara yang pertama dan tidak ada cara yang kedua. Paling tidak pun hari ni dalam ilmu bahasa Arab ada 3 jenis jamak. Okey, satu. Cuma dia kan kita kata sebelum ni isim. Dalam ilmu bahasa Arab, isim noun ya. Allah itu jatuh kategori isim ya. Allah ya, kategori noun. Cumanya Allah itu kalau ikut kategori dia muzakkar. Jangan tanya Ustazah kenapa, Ustazah pun tak ada jawapan ya. Ada yang dia memang kategori muzakkar, ada kategori muannas. Bukan dia kategori muzakkar tu sebab dia muzakkar, bukan. Bukan dia male. Memang dari segi maksud dia male tetapi dia bukan lelaki. Senang je. Allah itu kata yang Allah alif lam lam ha tu dia jatuh kategori muzakkar tapi bukannya dia lelaki, bukan. Sebab tu dalam ilmu bahasa Arab muzakkar dengan muannas tak ada kena mengena dengan lelaki dengan perempuan. Tetapi kalau kebetulannya orang, manusia, kalau memang orang lelaki, memang kategori dia muzakkar. Itu lebih mudahlah. Haiwan, kalau kebetulannya haiwan tu jantan, memang dia kategori muzakkar. Dua ni manusia dengan haiwan, ya. Yang muzakkar itu memang yang lelaki, yang jantan dia ya. Tetapi kalau yang lain, selain daripada manusia dengan haiwan, macam Allah sebenarnya tak ada jantina. Tapi dalam ilmu bahasa Arab, Allah itu kategori dia muzakkar. Kita tak payah hafal lah. Lama-lama kita sebut, insya-Allah kita ingat. Dan kategori muannas juga macam tu. Ya. Kalau dah manusia dengan haiwan, sah-sahnya lah yang perempuan, yang betina. Kategori muannas. Tetapi kalau selain daripada itu, contohnya langit. Langit kategori dia muannas. Langit ya. Bumi juga kategori dia muannas. Tak payah hafal. Ya. Api ataupun neraka ataupun apilah itu juga kategori dia muannas. Ini kita bagi yang umum yang banyak dalam Quran tak ada kena mengena pun dengan perempuan ataupun betina
Dan kebiasaannya ada kategori muzakkar, kategori muannas. Kalau dia memang kategori muzakkar, selalunya jamak dia jamak muzakkar salim. Kalau dia ada jamak lah, tapi Allah tak ada jamak. Allah tu memang terkecuali lah. Allah sebab Allah dia memang dia memang sentiasa satu. So walaupun Allah itu kategori muzakkar, Allah tak ada jamak lah untuk Allah ya. Tapi kalau dia cakap Tuhan, kalau dia kata Tuhan, kita dengar Tuhan ya, Tuhan bukan bermaksudnya Allah tahu. Ya, Allah itu dia khusus dia sahaja. Kalau kita kata Tuhan, contohnya kalau Tuhan orang kafir, maksudnya bukan Allah. Mungkin patung-patung dia tu, patung-patung dia tu Tuhan. So Tuhan tu sebenarnya lebih kepada umum lah. Kalau kita kata Tuhan, tak salah lah maksudnya ya. Macam contohnya lah apa-apa agama. Kita tak nak sebut agama lain sebab kita tidak berniat menghina. Ya. Sebab dalam Quran dia pesan kita jangan hina agama lain. Ya, walaupun pelik dari cara kita, jangan hina sebab nanti dia hina agama kita. Jadi bila kita sebut tentang agama-agama yang lain tu, kita bukan berniat menghina ya. Katalah dia kata Tuhan agama-agama tertentu, bukan bermaksud Allah. Boleh jadi patung-patung dia ataupun apa-apa saja yang dia orang rasa dia orang sembah lah. Itu ya. Itu satu kita kena faham. Apa bezanya Tuhan dan apa bezanya Allah. Allah tu memang, Allah tu sebenarnya untuk semua. Untuk Islam dan juga bukan Islam sebenarnya Allah tu ya. Okey, kalau Allah memang tak ada jamak lah tapi kalau isim lain contohnya rumah baitun, dia kategori dia muzakkar, kategori dia. So dia adalah jamak dia, jamak muzakkar salim dia ada. Okey. Muannas pun sama. Contohnya kita bagi contohnya kalau apa-apa yang muannas macam tadi langit, dia adalah plural dia. Dia adalah jamak dia ya. Dan jamak taksir tu bebas. Jamak taksir tu dia boleh jadi muzakkar masa dia singular ya, dan dia juga boleh jadi muannas. Dia boleh masuk dua-dua jamak taksir tu ya. Okey. Seterusnya kalau kita tengok kita punya buku. Sebab buku Ustazah ada lain sedikit. Jamak muzakkar salim buat masa ni sama. Kata jamak untuk maskulin. Maskulin tu male lah. Ya. Okey, ini biasanya pertambahan dia ya. Pertambahan dia kalau baca kat sini susahnya nak faham tak? Kalau baca tu faham ke? Cuba baca seorang faham tak agak-agak? Kita bagi contoh adalah Linda. Linda baca, Linda faham tak? Baca mana tu saya ni ke? Yang Melayunya lah. Kok baca atas tu kan tak faham, tak boleh baca pula. Baca yang Melayu je dulu. Cuba, faham tak? Menunjukkan sesuatu yang lebih daripada dua dengan penambahan waw nun dengan ya nun. Faham ke? Dia ialah jamak ni maksudnya bilangan dia lebih pada dua. Okey. Betul. Bilangan dia mesti lebih pada dua, maksudnya tiga lah. Okey. Lepas tu ada penambahan waw nun ni kat belakang ni kot. Waw nun dengan ya nun ni. Betul. Ya. Dia punya penambahan tu di hujung kalimah. Okey, yang kita nak tengok ni huruf waw dengan nun ataupun huruf ya dengan nun memang di hujung kalimah, tapi paling last sekali huruf nun lah. Ya, waw dengan nun ya. Kita tengok dua huruf terakhir kalimah tu. Kita tengok di hujung. Memang ilmu bahasa Arab ni biasanya kita tengok di hujung dia ya. Tengok jika dua huruf terakhirnya ada huruf waw lepas tu nun ataupun huruf ya dan nun, maknanya kita tahu itu kalimah tu confirm jamak muzakkar salim. Nampak dia ada cara dia. Tak payah tukar-tukar, tak boleh tukar-tukar. Tetapi dia ada yang original dia. Original tu kita kena tahu yang original dia waw nun. Ya. Waw nun kita nampak itu yang original dia. Apa maksudnya Ustazah? Sebab dia boleh berubah. Waw nun tadi boleh berubah menjadi kalimah yang sama tapi hujungnya boleh bertukar kepada ya nun. Kalau nanti kita tengok contoh dia lah. Kat sini dia tak bagi contoh. Dia hanya explain saja ya. Okey, kalau dia boleh berubah di hujung dia tu ada sebab dia berubah. Satu lagi tentang bahasa Arab, kita mesti nak tahu apa original dia. Itu yang mana original sebab dia boleh berubah ya. Tapi kat sini dia tidak bagi contoh, tak apa. Dia kemudian insya-Allah ya. Dan kalau jamak muannas salim, macam tu jugalah ya, menunjukkan sesuatu yang lebih daripada dua. Maksudnya tiga, minimum mesti tiga kuantiti dia ya. Dengan penambahan alif dan ta maftuhah. Di hujung kalimah juga, perhatikan dua huruf terakhir dia, alif dulu, lepas tu ta maftuhah. Ta maftuhah bukan ta marbutah. Itu yang kita tahu ya, kita biasa dengar ta marbutah ya. So ini ta maftuhah lah, ta yang biasa tu ya.
So kalau kita nampak di hujung kalimah tu ada alif dulu. Tak kisahlah alif tu panjang ke alif pendek ya. Sebab dalam Quran kita, dalam Quran Resah Usmani, kedua-dua alif digunakan. Alif yang panjang dan juga alif yang pendek. Kedua-duanya digunakan tapi dia sebenarnya sama. Tapi kalau kata kenapa ya Ustazah, kenapa kena guna dua-dua? Itu Ustazah tak ada jawapan. Saya tidak ada jawapan kenapa ada masanya guna alif panjang, ada masa guna alif pendek, saya tak ada jawapan. Tapi saya nak cakap kedua-dua alif itu sama. So jangan heran dengan dia ya. So sama kita nampak, sama ada kita nampak huruf kedua huruf terakhir. Sama dengan jamak muzakkar tadi juga. Kita perhatikan huruf yang dua terakhirnya. Alif dulu baru ta maftuhah. Bukan ta marbutah. Kalau kita nampak macam tu, kita boleh teka dah. Kalimah ini adalah jamak muannas salim. Macam tu. Ya. Dan jamak taksir tidak ada. Tidak ada pattern tertentu. Lagi senang cakap, pattern ni banyak. Pattern ni banyak. Tapi tak ikut cara bentuk yang kita perhatikan tadi. Ada waw nun ataupun ya nun, tak ada. Ataupun alif ta, tidak ada. Dia cara dia tersendiri. Itu biasanya kita akan bagi tahu. Kalau jamak taksir ya, kita akan bagi tahu ini jamak taksir. Sebab kita mungkin tak tahu dia. Apa ni kan? Sebab kita tak kenal ya. Okey, seterusnya ya. Kita pergi seterusnya. Kita punya muka surat seterusnya Linda. Siapa nak tanya? Boleh tanya ya. Ustazah rasa buat masa ni mudah ya, mudah faham ya jamak ya. Ada 3 jenis jamak. Kalau panjang sangat sebut jamak muzakkar je. Kalau panjang sangat jamak muzakkar salim. Tak nak sebut salim pun tak apa. Salim tadi formula tadilah yang waw nun ataupun ya nun. Kerana ada itu dipanggil salim. Kalau perempuan pula ada alif dengan ta tadi ya, ta maftuhah tu kerana ada dua huruf yang terakhir tu dipanggil salim. Tak nak sebut salim pun tak apa. Sebut jamak muzakkar kita faham. Jamak muzakkar salim. Jamak muannas kita faham. Jamak muannas salim. Tapi kalau dia sebut jamak taksir, kita dah tahu dah jamak taksir. Jamak yang ketiga ya. Okey, siapa nak bertanya silakan ya. Okay, sekarang kita pergi kepada muka surat yang seterusnya lah untuk jamak ni. Tunggu kawan kita share pada skrin. Apa contoh yang dia beri pada kita lah. Okay, jamak muzakkar salim. Kalau kita tengok tajuk dia dulu ya. Mari kita tengok tajuk table tu. Anwa'u. Anwa'u maksudnya jenis-jenis. Anwa' jenis-jenis ya. Al-jam'i itu jamak lah. Jenis-jenis jamak lah tadi ya. Jamak muzakkar ke, jamak muannas ke, jamak taksir ke. Lepas tu kolom yang seterusnya tajuk dia tu al-mufrad. Mufrad tu maksudnya kuantiti dia kalau dia orang seorang, kalau dia haiwan seekor, kalau dia benda terpulanglah sebuah kereta, sebuah rumah, sebatang peser itu terpulang. Yang penting al-mufrad maksud dia kuantiti dia satu, itu maksud dia ya, al-mufrad. Biasakan menyebutnya. Dan al-jamak. Al-jamak tadi kita dah cakap kuantiti dia mesti 3 minimum. Tengok apa contoh yang diberi syahidun. Cara kita nak kenal dia mufrad, tanwin di hujung. Tanwin tu syahidun. Dan tanwin tu boleh jadi syahidun, dun pun boleh. Syahidan, masih tanwin pun boleh. Syahidin, masih boleh. Asalkan dia tanwin, ya kita tahu dah biasanya kuantiti dia biasanya ataupun 1. Ya, ingat ya. Syahidun boleh. Syahidan boleh, syahidin boleh. Tapi yang original dia syahidun. Buku ya, semua buku dalam bahasa Arab kalau dia bagi contoh ni semua yang original dia. Original tu apa maksudnya? Syahidun bermaksud seorang saksi. Macam tu. Seorang yang menyaksikan. Itu maksud dia. Ya. Dun boleh berubah dan ataupun dun tadi boleh berubah din, ada sebabnya. Itu saja. Tapi maksud dia tidak berubah. Tetap maksud dia sama. Seorang saksi ataupun seorang yang menyaksikan ataupun seorang yang memberi saksi. Itu semua boleh. Ya? Maksudnya, maksud sama. Tapi kalau dia kata syahidun, itu original dia. Ya, kat mana kita nak tengok? Dhammah di hujung. Baris depan tu. Ya? Tak kisahlah dia tanwin ataupun tak tanwin. Syahidun ataupun syahidu. Tak kisah. Yang penting kalau dhammah di hujung, biasanya kalau isim ya, kalau dhammah di hujung kita tahu itu original dia. Memang dalam ilmu bahasa Arab contohnya Allah. Apa yang original kalimah Allah tu kalau kita sebut Allah, Allahu. Kita tak cakap Allaha. Kita cakap Allahi. Kita tak cakap ya. Tapi ada sebab menjadikan Allahi. Contoh kena tambah benda, kena tambah perkataan di awalnya. Contohnya wallahi. Nampak kita tambah waw sumpah. Baru dia jadi wallahi. Kalau kita nak sebut Allah je,
Allah itu kita matikan dia, matikan ha. Tapi kalau kita nak sebut baris dia Allahu sebenarnya, itu cara kita menyebut. Ya. Okey. So kalau baris dhammah itu yang originalnya, istilah dia dipanggil rufu' ataupun marfu'. Catatlah. Lambat ingat tak apa, rufu' tu maksudnya dhammah. Marfu' pun maksudnya dhammah juga. Ya, tapi setengah orang sebut rafa', boleh juga. Rafa' tu raf'un, ya, sebenarnya raf'un dia matikan ain jadi rafa', boleh juga, ya. Rufu' ataupun marfu' ataupun rafa'. Rafa' tu dengan rufu' tu sebenarnya sama je, ejaan dia sama sebenarnya, ya. So itu yang original, ya. Bila dia berubah menjadi syahidan, tukar nama, bukan original dah, ya. Nanti masih yang pertama, ya, syahidan dia tukar nama, bukan rufu' dah. Ya, bukan, dia ada nama tapi bukan rufu', ya. Okey. Dan jika dia syahidin, ada nama dia pula, pun bukan rufu'. Okey. Kalau dia sini dia bagi kita contoh dia punya jamak dia. Nampak? Tengok hujung dia. Syahiduna. Tengok dua huruf yang terakhir, huruf waw dan huruf nun, baris dia mesti baris na, mesti fathah. Tak ada syahidunu, tak boleh. Syahiduni tak boleh. Yang penting waw tu memang waw mad asli, tak ada baris. Dan nun mesti baris fathah. Itu wajib. Syahiduna. Mesti na. Tak boleh baris lain. Ya. Sebab tu tambahan hurufnya waw dengan nun. Tetapi nun itu baris dia mesti na. Itu. So kita dah tahulah. So ini maksudnya saksi-saksi. Dia dah jadi jamak lah. Kalau tadi syahidun seorang saksi. Syahiduna beberapa saksi. Kita boleh gunakan perkataan beberapa. Saksi ataupun cara kita saksi-saksi. Maksudnya dah jatuh jamak lah. Okay. Dan dia boleh berubah jadi ya nun. Contohnya ya nun. Kalau hidu dia kena tukar baris bawah hidi. Sebab dia nak ganti waw tu nak ganti dengan ya. Yang tadi tu yang kawan kita bacakan tadi kan. Sebab tu jamak jamak muzakkar salim dua, ya. Dua bentuk, ya. Tapi ni yang original dia. Syahiduna. Bentuk satu lagi tukarkan huruf waw itu kepada ya. Na tetap na. Dia jadi syahidina. Baris dal kena tukar baris bawah. Sebab dia nak matching dengan huruf ya. Kalau syahidu, du mad asli baris depan. Syahidi, di mad asli baris bawah. Jadi dal kena tukar baris. Itu wajib. So syahiduna ataupun syahidina. Dia memang dua. Maksud dia sama. Saksi-saksi. Tapi original dia syahiduna. Dia berubah menjadi syahidina. Ada beberapa sebab, bukan satu sebab. Dia bergantung kepada apa perkataan yang datang sebelum dia. Contohnya huruf jar. Contoh, katalah kita letak pakai huruf jar an. Ya. An maksudnya tentang. An, ya. Kalau kita ada perkataan an sebelum dia memang tak ada lah dalam Quran tu an syahiduna. Memang tak ada. Dia akan jadi an syahidina. Sebab dia berubah. Antara sebab dia berubah menjadi ya waw tu berubah menjadi ya, antaranya huruf jar. Ada huruf jar sebelumnya, tetapi bukan huruf jar saja, ada benda lain lagi. Ada benda lain lagi yang menyebabkan dia berubah menjadi ya, ya. Okey, paling tidak pun ambil huruf jar saja dulu. Okey. Dan jamak muannas salim pula dia bagi yang tadi, ya, daripada syahidun seorang saksi lelaki. Kalau yang perempuan dia tambah ta marbutah. Senang je, daripada muzakkar untuk menjadi tukar jantina tambah saja ta marbutah. Ini ta marbutah, ta bulat. Ya, seorang saksi perempuan kalau kita terjemahkan dia. Ya, syahidatun tapi baris dal kena tukar. Itu nak tak nak memang ikut je. Syahidatun. Ya, tanwin pada tu. Lepas tu kalau jamak dia kita nak kata beberapa saksi perempuan, tengok tambahan dia. Dua huruf terakhir. Syahidah sampai huruf dal. Sampai huruf dal sama lagi. Tambah alif. Alif tu alif huruf mat. Jadi memang tak ada baris, ya. Lepas tu ta maftuhah lah tu. Ya. Dan baris dia baris depan. Sebab ini semua yang original dia. Ya. Syahidatun. Tu beza dia. Itu kita nampak dah. Oh, ini jamak muannas salim. Memang tak boleh tukar cara ni. Sebab tu senang nak kenal. Jamak muzakkar salim sangat banyak dalam Al-Quran. Kedua bentuk sangat banyak. Syahiduna, syahidina sangat banyak dalam Al-Quran. Jamak muannas salim pun banyak. Banyak juga. Cumanya kalau kita tak ingat pertambahan alif ta di ujung, kita tak kenal dia lah. Itu jamak muannas salim. Baris dia, kalau dari segi baris,
Kalau yang syahidatun boleh jadi syahidatin, boleh. Boleh jadi syahidatan. Boleh. Tetapi yang jamak muannas salim, dia ada tersendiri dia. Kalau jamak muzakkar ada dua, syahiduna ataupun syahidina. Memang jamak muzakkar ada dua. Tapi kita kena ingat yang mana original. Yang mana original dia waw tu ya. Syahiduna boleh berubah menjadi syahidina. Kalau jamak muannas salim, dia satu kalimah ni je. Tetapi baris dia. Baris dia ya. Hanya ada dua baris. Kalau dia punya katalah yang mufrad perempuan tu ya. Boleh jadi syahidatun, boleh. Syahidatan, boleh. Syahidatin. Biasanya yang mufrad ni semua baris boleh masuk senang cerita. Kalau yang mufrad tu hujung dia ya. Tapi kalau jamak, dia ada cara dia lah. Kalau jamak muzakkar cara dia. Jamak muannas salim cara dia begini. Syahidatun, boleh. Satu lagi syahidatin. Dua je. Tidak ada syahidatan, tak ada. Itu amat agak sukar nak ingat. Ustazah dulu belajar pun, alamak jamak perempuan ni macam payah je nak ingat. Ustazah pun lalui. Saya lalui saat-saat tu ya. Tapi lama-lama bila kita sebut, insya-Allah kita kekal lah dalam kepala kita tu ya. Jamak muannas dia memang dia satu je, kalimah dia ini je tapi baris sama ada syahidatun yang ni, yang original boleh berubah menjadi syahidah. Apa tadi? Syahidatin. Dia tidak ada syahidatan, tak ada. Kalau dia jar majrur, dia contohnya kita kata an tadilah tambah huruf jar, katalah ya. An syahidatin. Memang nampak baris bawah lah. Ya, memang sebab baris bawah dia tidak ada fathah. Itu kena letak nota lah kat tepi dia. Ya. Dan jamak taksir. Jamak taksir ni macam Ustazah kata tidak ada bentuk yang khusus, jangan risau. Tak payah nak apa-apa, tak payah. Okey, sebenarnya di sini dia bagi syahidun. Seorang saksi juga sebenarnya, seorang yang menyaksikan. Syahidun, seorang yang menyaksikan ataupun seorang saksi jugalah maksud dia. Boleh jadi syuhada, syuhada'u. Cara bentuk syuhada tu, kalau perkataan syahidun, syuhada lah. Tapi kalau perkataan lain, jamak taksir dia boleh jadi bentuk lain. Dia macam tu ya. Ada juga perkataan-perkataan lain yang bentuk jamak dia macam ni ada. Tapi kita senang cerita macam ni, tak payah nak hafal-hafal. Ya. Okey. Okey, terus. Siapa nak tanya? Sila tanya. Ustazah saya blur lah. Silakan, termasalah. Siapa nak tanya? Senang kan? Buat masa ni senang je. Jamak lah. Berjamak tu benda mudah saja. Ya. Okey, kita terus kepada kita punya latihan kita ya. Rasanya dia tak banyak sangat ya. Rasanya tak banyak sangat pun kat sini ya. Latihan dia tu jap. Ustazah tengok sama tak dengan Ustazah punya apa? Ijma'i. Ijma'i tu ijma'. Ijma' tu maksudnya berikan. Himpunkan pun boleh juga. Yang dia punya nombor satu tu kan. Cara nak baca dia. Ijma' itu daripada kata jamak jugalah tu sebenarnya. Ijma'i ataupun ijma' maksudnya berikan ataupun himpunkan pun boleh juga. Al-mufradat maksudnya perkataan-perkataan lah. Perkataan al-atiyah. Al-atiyah maksudnya yang diberi ataupun maksud dia yang berikut. Okay, kalau dia bagi kita mufrad maksudnya dia nak kita bagi jamak dia lah. Kalau dia dah bagi jamak maksudnya dia nak kita bagi yang mufradnya. Itu je maksud dia. Okay. Sekarang dia bagi kita zaujun. Contoh ya. Zaujun ya, zaujun tanwin. So dalam kategori mufrad ya, zaujun maksudnya pasangan sebenarnya. Pasangan. Zaujun ni seorang suami sebenarnya. Kalau perempuan dia zaujatun. Kalau seorang isteri tambah ta marbuta. So zaujun ni maksudnya seorang suami lah dari segi maksud dia. So kalau jamak dia agaknya macam mana? Jamak dia. Kat sini dia tak cakap tau. Kat sini dia tak cakap jamak dia apa? Jamak dia taksir ke, jamak apa ke? Dia tak cakap ya. Jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, dia tak cakap. So maksudnya kat sini maksudnya kita sama ada kita nak teka zaujuna. Kalau lah boleh je kita teka tapi rasanya macam tak. Rasanya macam bukan. Zaujun kalau kita ikut jamak muzakkar salim zaujuna boleh juga boleh je zau apa tadi? Zauji. Dia macam tu ya.
Tapi Ustazah rasa bukan. Tak apa, kita berlatih sahaja. Ya. Ustazah rasa jamak dia jamak taksir. Ustazah rasa. Okey. Okey, kita tengok dulu ummun. Ummun emak. Ummun agaknya apa jamak dia? Ummuna. Muannas. Ya memang muannas lah. Betul, dia muannas. Tadi zaujun muzakkar. Itu kalau kita nak latih diri kita lah ya. Zaujun muzakkar. Ini dia memang dia campur. Ya, dia tak asingkan. Ummun. Ummun memang emak. Ya, walaupun tak ada ta marbutah ya. Tidak ada ta marbutah. Tapi ini emak lah, ibu. So ummun apa? Plural dia. Jamak dia apa? Ummuna. Salah. Bukan juga. Memang kalau kita nak teka-teka ummuna ataupun ummina. Tapi sah ummun juga, jamak dia jamak taksir. Jamak taksir lah. So tak apa, tinggal dulu ya. Kita cari yang senang dulu ya. Sebab kalau kita nak tengok kamus, nak buka kamus, agak makan masa ya. Nanti dulu ya. Ustazah bagi tahu dulu. Yang ketiga sahibun. Ini boleh kot. Agaknya tak? Sahibuna ataupun sahibina. Rasanya. Ataupun jamak taksir juga. Boleh jadi jamak taksir juga. Ya, nanti ya kita tengok apa jawapannya. Kita try dulu. Kalau kita try dulu apa cara dia. Bila kita latih menyebut dia, kita cepat ingat ya. Okey, mursalun. Mursalun. Mursaluna, mursalina. Itu cara dia. Ya. Okey, ayatun. Ayatun. Ini dah sasanya ada ta marbutah lah. Ada kalau dah sasanya ada ta marbutah tu dia muannas, kena tambah alif dengan ta. Ayatun. Disebab kena tambah alif dengan ta. Ya. Okey. Nanti dulu ya kita nak tengok, sebab Ustazah cakap kalau kita nak buka kamus makan masa. Nanti kita tengok dulu ya. Kita tengok dulu, kita tengok dulu apa sekali lalu. Apa boleh teka lah. Zalimun. Ni boleh. Zalimuna. Zalimina. Itu jamak muzakkar. Rasanya zaujun ada jamak taksir dia. Ummun ada jamak taksir dia. Sahibun. Ustazah rasa pun jamak taksir juga. Mursalun boleh. Mursaluna. Mursalina. Ayatun jamak mu'anas. Jamak dia jamak mu'anas ya. Zalimun, ya. Ini Ustazah tahu di mana? Yang dah kebiasaan kita nampak. Kita tak hafal pun. Ya. Zalim, orang yang zalim lah. Zaujun, seorang suami. Ummun, emak. Sahibun, seorang sahabat. Sahabat ya. Sahib ni bukan, maksud dia bukan sahabat je. Dia ada lebih maksud. Sahabat boleh ahli. Macam tuan rumah. Tuan rumah juga dia panggil sahib. Mufti juga dia panggil sahib. Sahib as-samahah. Pada dia banyak maksud ya, sahib dia. Mursalun. Ini daripada perkataan rasul. Ini yang diutus maksudnya, mursalun. Seorang utusan sebenarnya. Daripada perkataan rasul. Ya. Ayatun tu kita maksud dia pun lebih bersatu. Kalau di ayat Quran boleh ayat Quran, tapi maksud selain daripada dia tanda-tanda juga boleh masuk dalam perkataan ayatun tadi ya. Zalim, seorang yang zalim ya, boleh jadi zalimuna, zalimina. Biasa sebut ya. Bagi latih. Mujrimun, orang yang berdosa. Mujrimuna, mujrimina. Ini juga jamak muzakkar. Samaun, ni langit. Langit tadi Ustazah dah cakap dah. Dia jamak, dia mu'anas ya. Walaupun tidak ada tanda ta marbutah ya. Dia samawatun. Dia kena tambah alif dengan ta di hujung. Sama. Sama. Dia lari. Dia punya ejaan ni sama ya. Hamzah dia hilang ya. Samawatun. Itu banyak dalam Quran ya. Abidatun, seorang hamba perempuan. Ada ta marbutah. Kalau dah ada ta marbutah, ikut je cara tambah alif dengan ta. Abidatun. Okey, wajhun, wajah. Sebenarnya wajah kita sebenarnya bahasa Arab ya. Kita je tak tahu dah. Sebenarnya ejaan wajah yang kita sebut tu ejaan dia macam ni sebenarnya. Tapi dia matikan dia jadi wajah. Sebenarnya ejaan dia wajhun sebenarnya. Ya. Okey, biasa guna wajah, tetapi ini juga jamak taksir. Ustazah teka zaujun, jamak dia jamak taksir. Ummun, jamaknya jamak taksir. Sahib, rasanya jamak taksir juga.
dengan wajhun jamak taksir juga. Ini semua kita dah boleh agak-agak lah. Kita cuba lalui ini dulu ya. Nanti kalau kita ada masa kita tengok apa jamak-jamak taksir tadi. Okey. Sekarang ni dia dah bagi kita jamak, kita tengok mufrad dia pula. Anfusun, anfus. Nah, dia punya jiwa, maksud dia lebih daripada satu. Roh pun boleh. Jiwa pun boleh. Orang pun boleh. Dia bagi jamak. Dia bagi jamak kan. Okey. Ya. So maksud dia pelbagai ya. Anfusun, anfus. Kalau kita matikan sin, roh pun boleh. Jiwa pun boleh, orang pun boleh. Nampak? Boleh masuk segala ni lah. So, agak-agak mufrad dia apa? Ini banyak dalam Quran. Banyak. Banyak dalam Quran. Nafsun. Nafsun kalau dia punya mufrad ni. So, ini juga anfusun ni tengok pattern dia. Jamak taksir lah ni. Betul tak? Tak nampak bentuk jamak mu'anas? Tak ada. Tak ada alif ta. Bukan ada una, ina, tak ada. Dasar saja anfusun tu jamak taksir untuk nafsun dia punya mufrad dia. Nafsun samalah macam saya kata tadi, kita nak terjemahkan dia sebagai jiwa, sebagai orang ataupun diri ataupun roh, semua boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu muhsinatun ada dengan muhsin bunyi dia. Kita kena belajar dengar bunyi dia. Muhsinat, muhsin, ada bunyi muhsin ya. So ni ada alif ta. Bila dia ada alif ta, sasa dia jamak muannas ni. Jamak muannas salim. Buang alif ta, tukarkan alif ta kepada ta marbutah. Jadi muhsinah, muhsinatun. Itu cara dia. Alif ta tu tukarkan dia kepada ta marbutah. Ini maksudnya perempuan-perempuan yang muhsin, maksudnya kalau muhsin muzakkar lah. Tapi ni ada alif ta, maksudnya perempuan-perempuan yang melakukan kebaikan. Muhsin maksudnya lelaki yang melakukan kebaikan. Maksud dia. Daripada perkataan hasan, muhsin. Okay, saya bagi tahu, katalah kita kata seorang Islam. Seorang Islam Muslim, level dia paling bawah. Muslim, seorang Islam, dia belum beriman. Kalau beriman, atas lagi. Mukmin, beriman, atas sikit. Maksudnya senang cerita, kalau Muslim belum tentu dia baik. Gitu ya. Dia Muslim tapi belum tentu dia baik sebab dia hanya seorang Muslim. Tapi sebab dia tidak ada iman. Kalau dia naik satu level satu lagi, mukmin. Mukmin maksudnya orang yang beriman. Itu dah adalah baik dia. Dan dia ada muhsin. Muhsin ni tadi muhsinat tadi. Maksudnya level muhsin ni dah paling tidak pun level yang ketiga. Muslim paling bawah, mukmin satu level naik atas, muhsin satu level naik atas. Nampak? Ini level yang ketiga kalau tak silap saya. Dan yang atas sekali muttaqin, orang yang bertakwa. Nampak? Dia ada beberapa level orang Islam ni sebenarnya. So kita tak heranlah kalau dulu kita tak faham. Orang Islam tak elok, kita tak faham kan? Tapi sebenarnya baru kita faham ya. Hanya semata-mata seorang Muslim belum tentu dia baik sebab imannya belum ada. Kalau dah ada iman, naik satu maqam lah. Naik satu maqam, adalah baik dia sikit. Mukmin. Dan kalau muhsin, lagi naik maqam lagi satu lagi. Orang yang berbuat baik. Dia suka buat baik bukan untuk diri je. Untuk diri dia je. Dia suka buat baik untuk semua orang. Dia suka buat baik pada haiwan ke, pada alam sekitar ke, pada orang lain. Itu muhsin. Nampak? Dia bukan diri dia saja. Kalau mukmin tu pada diri dia, masih pada diri dia lah. Muttaqin, orang yang bertakwa. Bertakwa tu lagi dahsyat lah. So itu dia ada beberapa maqam dia. Kurang-kurangnya kita dah faham. Oh, kenapa ya? Banyaknya Muslim yang macam ni, baru kita faham. Okey, subulun. Subulun subulun apa? Teka-teka. Subulun. Agak-agak bunyi subul. Subul apa? Boleh agak-agak tak? Kita selalu tengok Quran kan? Ini kan main lagi kelas Quran sana sini punya banyak. Setiap Ramadan, tadaru semua pakai kan? Subul. Apa subul? Sebab seorang jawab. Saya nak salah, jangan takut, tak ada orang nak marah. Kalau kita jawab salah, kita akan ingat tau. Kita tak akan bagi jawapan tu dah. Siapa nak teka? Ini semua orang-orang yang hebat ni mengaji ni. Subul apa? Subulun apa? Sabil fi sabilillah. Sabil. Ni subul ataupun subulun adalah jamak taksir untuk sabil. Yang sabilun tu yang fi sabilillah.
fi pada sabil jalan Allah tu Allah yang kita biasa dengar sebut fi sabilillah kan, pada jalan Allah ya. So sabil adalah sabil tu sebenarnya bari dia sabilun sebenarnya lah ya. So kalau ini subulun adalah jamak taksir dia, jalan-jalan. Untuk mufrad dia sabilun. Ya. Kita bunyi dia ada bunyi kak, subul sabil. Itu memang kita dulu belajar, dia kata ikut, cuba dengar bunyi. Memang disuruh kita dengar bunyi. Subul, sabil, ada bunyi dia. Itu cara itu memang tak boleh lari lah. Pergilah belajar kat mana pun. Memang disuruh kita dengar ada bunyi dia tak. Ya? Dia berubah sikit tetapi bunyi itu masih ada. Ya. Okey. Fasiquna. Ni orang-orang fasik. Kita biasa dengar orang fasik kan. Ya, fasik seorang lah. Ini fasiquna jamak muzakkar. Ada una tu, ada waw nun, una. Ya. So ini jamak muzakkar salim. Kalau subul tadi jamak taksir muhsinat, jamak muannas salim. Anfusun tu jamak taksir. Nampak kita dah boleh. Dah lajunya Ustazah ni. Kita terkial-kial nak fikir. Benda ni semua ada dalam Quran, tahu tak? Bukan Ustazah hafal pun, tak hafal, tapi benda tu ada kan. So biharun, okey, biharun siapa nak teka? Silakan. Bihar, baharun, fil bahr. Ada dalam Quran banyak kan. Bahrain, ada negara Arab nama dia Bahrain. Bahrain bermaksud dua lautan. Bahraini sebenarnya Bahrain tu ya, dua lautan. So bihar kalau satu ini lautan-lautan. Tapi kalau dia punya yang dalam Quran tu macam-macam, ni pun ada tu. Tapi dia ada juga kadang-kadang ada mana-mana kalimat tertentu dia ada lebih daripada satu jamak. Okey, Ustazah nak bagi tahu ya. Kadang-kadang satu perkataan isim lah ya, biasanya ada satu je jamak dia. Tapi kadang-kadang perkataan-perkataan tertentu dia ada dua jamak dia. Kadang-kadang ada perkataan tertentu dia mungkin ada tiga jamak dia. Itu kita tak payah hafal lah. Cuma kita perlu faham saja. Sebab dia ni selain daripada biharun, dia ada abhurun. Ada dalam Quran. Ada dalam Quran ya. So jamak dia ada lebih daripada satu lah. Bermaksud lautan-lautan. Dan kalau memang dia punya mufrad dia baharun. Fil bahr, bahri. Biasa kan ayat tu kan. So ini juga jamak taksir. Okey, dia bagi latihan apa seterusnya? Bawah ada tak? Lagi tak? Ada kan? Quran ya. Mari kita tengok ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cari segala jamak yang ada. Tengok dulu. Masing-masing tengok dulu dalam ayat pertama. Yang mana jamak? Sila beritahu. Tak kisahlah jamak yang mana-mana. Ya, Pak boleh isi dalam kotak tu sebenarnya. Okey. Okey, Ustazah nak cuba satu cara dulu ya. Yang ayat yang pertama tengok ya. Wow. Wa tu satu perkataan. Huruf waw tu satu perkataan, maksud dia dan. Dia bukan isim. Wow ya. Itu di kategori dia huruf ataf. Wow ya. Qala adalah fi'il madhi. Ustazah bagi terus-terus. Ada yang dah tahu. Ustazah tahu ada yang dah tahu ya. Qala adalah fi'il madhi. Fi'il madhi mufrad. Mufrad. Jadi fi'il pun ada mufrad ya. Ada mufrad jamak dia juga. Ada yang dua pun semua ada ya. Lepas tu Nuhun. Nuhun adalah Nabi Nuh. Nampak tanwin lah tu. Itu saja mufrad. Tapi Nuhun, Nabi Nuh seorang je ya. Dan telah berkata Nabi Nuh, Nuhun Nabi Nuh ya Rabbi, Rabbi Rabb, maksudnya Tuhanku, maksud dia ya, isinya la jangan, tazar tinggalkan, tazar tinggalkan, la tu jangan tinggalkan, ala la tu la janganlah, la nahi, tazar tinggalkan, jangan tinggalkan ala di atas. Ala itu kategori dia huruf jar. Al-ardi, nampak? Selepas huruf jar, ala huruf jar, al-ardi dari bawah. Bumi. Jangan tinggalkan atas bumi. Maksudnya di bumi lah. Jangan biarkan di bumi ini. Mina. Mina adalah min. Sama dengan geng ala. Huruf jar. Al-kafirina. Dengar bunyi dia. Ada ya, nun. Itu jamak muzakkar salim. Tengok dia tak ada kata minal kafiruna. Memang tak lah.
Dia yang asal dia alif lam tu tak apa. Nak sebut alif lam pun boleh, tak nak sebut alif lam pun tak apa ya. Al-kafiruna. Asalnya orang-orang kafir, tapi inilah perubahan dia antara kenapa guna ya tak guna una kan. Dia guna ya ni sebab huruf jar. Ya, mina tu sebenarnya min. Ya. Huruf jar apa-apa pun sama je fungsi dia. So sebab tu dia berubah tadi. Yang asal kafiruna berubah menjadi kafirina. Kenapa dia jadi berubah? Sebab ada huruf jar sebelum dia. Itu antara, bukan satu sebab tu saja, bukan. Ada sebab lain lagi. Dari mina tu ataupun min maksudnya dari orang-orang kafir. Itu maksud dia. Dayyara. Dayyara apa? Dayyaran. Apa maksud dia, Linda? Ada tak yang ada terjemahan? Selalu Linda bagi ayat tu kan yang ada terjemahan tu? Quran tu? Itu kena internet lah salah. Oh, okey. Tahu ayat apa ni? Ayat surah Nuh. Nuh. Nuh, tu surah Nuh. Ayat 26 tu. Dayyara. Cuba tengok apa maksud dia. Dayyara. Dayyaran. Dari situ kita jumpa satu jamak ya. Al-kafirina jamak muzakkar salim. Kita nak tengok sekejap dayyaran. Sama ada, nampak dia macam tanwin. Tanwin biasanya mufrad. Biasanya. Tapi kita nak tengok apa maksud dia. Okey. Sementara kawan kita cari tu. Siapa ada buku, sila tengok buku masing-masing ya. Innaka maksudnya sesungguhnya kamu. Ka di situ kamu. Inna sesungguhnya. Ya, sesungguhnya kamu. In bermaksud jika. Apa maksudnya? Ni apa dia? Itu 25. Dia 26. 26. Saya ikut 26. 26. Itu 26. Mana maksud dia? Sebagai orang yang tetap hidup, Ustazah. Dayyar. Sebagai orang yang tetap hidup. Dayyaro. Oh, dayyaro. Itu je maksud dia. Tak ada lain, ada ayat lagi tak tambah dia? Sekejap ya. Tak ada pula. Tak ada. Dayyaro. 26. Ataupun kat sini dikata walau seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Maksudnya tinggal lah. Itu yang saya nak dengar. Tinggal. Okey, itu yang saya nak tadi ya. Okey. Sebab tadi atas bumi. Kan kita tadi, Tuhanku jangan tinggalkan di atas bumi ini dari orang kafir. Maksudnya tinggallah. Okey. Saya nak bagi satu perkataan yang mirip-mirip dayyara. Ada siapa-siapa tak? Boleh share. Saya ada dah satu perkataan yang biasa kita dengar. Dayyara. Kalau interview ni Al-Quran ni kebinasaan. Bukan. Salah. Ayat 26 Salah. Betul lah. Orang yang hidup Orang yang tetap hidup. Orang yang hidup lah. Maksudnya orang yang tinggal. Orang yang tinggal di bumi. Ya. So ini sama dengan ayat bila kita pergi kubur. Bila kita pergi kubur, kita melawat kubur, kita bagi Assalamualaikum ya ahlad diyar. Biasa kan? Assalamualaikum. Ya wahai ahli diyar. Diyar tu lebih kurang ni lah. Dayyara. Diyar maksudnya kampung. Sebenarnya kubur itu juga dipanggil kampung sebenarnya. Maksudnya orang yang tinggal lah di satu-satu penempatan. Ya. So kalau kita pergi kubur, antara yang Nabi ajar kita, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ad-diyara. Lebih kurang. Ya. So siapa? Kita panggil mereka ahli. Ahla tu ahli. Ahli perkampungan. Perkampungan kubur tu lah. Dan kita doakan dia sejahtera di situ. Dan kita cakap, kita mengaku insyaAllah kita pun akan berserta dengan diorang. Itu antara yang Nabi ajar kita lah. Ya. So itu sedikit tentang dayyara. Dia yang tinggal kat situ lah maksudnya. Ya. Kita gerak lagi ya. Kita jumpa satu lah sini. Satu al-kafirina. Jamak muzakkar salim bentuk yang kedua. Ustazah selalu sebut. Original bentuk yang pertama. Ini bentuk yang kedua. Dia berubah yang ni kenapa?
antara sebab dia huruf K. Tapi bukan itu je, ada sebab lain. Tak apa, sebab lain tu biar dulu. Cukup kalau kita dapat kenal satu sebab pun dah cukup dulu. Okay, innaka sesungguhnya kamu. In boleh kita terjemahkan sebagai jika. Jika ataupun jika tidak pun kadang-kadang boleh. Di ayat ya. Tazarhum, kamu tinggalkan mereka. Jika kamu tinggal, maksudnya jika kamu biarkan orang kafir tadi tinggal duduk ataupun hidup di bumi. Macam tadilah sebab dia dah minta kan, dia dah doakan. Yudillu, mereka menyesatkan. Dolal, kan? Dolalun, kan? Kan apa kata dolal kan? Sesat. Mereka menyesatkan. Itu fi'il ya, fi'il mudhari' yudillu ya. Ya. Tapi di sini tak ada, di sini dia fi'il mudhari'. Kita tadi sebenarnya yang fokus kita jamak tadi semua dalam kategori isim. Tapi Ustazah nak bagi tahu, fi'il juga ada bentuk mufradnya, ada bentuk musannanya dan ada bentuk jamak dia. Ni kena tambah sikitlah sebab dah ada kan. Sebenarnya yudillu, sebenarnya yudilluna sebenarnya. Macam mana Ustazah tahu? Tadi kalau isim dia punya rupa untuk muzakkar tu yang nun tu lah, tapi kalau yang satu lagi tu fi'il lah. Fi'il lain ada punya rupa dia. Ini sama je, kalau mudhari' sama, yudilluna, una juga sebenarnya jamak dia. Ini sebenarnya Oh, ni sebab dah ada ni, ada alif ziyadah sini. Alif ziyadah tu, alif ziyadah tu sebenarnya ya, dia buang na, dia letakkan alif ziyadah. Kalau kita dah faham tu kita tahu. Ini sebenarnya yudilluna, kita boleh dengar ada bunyi jamak ada di situ. Maksudnya mereka lah. Jamak tu ya, mereka menyesatkan. Alif ziyadah itu sebenarnya digantikan dengan na tu sebenarnya. Okey, ibadaka hamba-hambamu. Ya, Ustaz, yang tadi tu yudillu tu dah boleh masuk ke dalam jamak ni ke? Muzakkar ke? Boleh, tetapi ini fi'il lah. Tapi fi'il mudhari'. Boleh, tapi dia bukan isim lah. Sebab dia yang tadi kita cerita tadi isim ya. Yang ni dalam bentuk fi'il. Lepas tu sebenarnya fi'il pun ada. Biasanya kita belajar isim ada se kita panggil mufrad, 2 kita panggil musanna, 3 minimum 3 kita panggil jamak ya. So Ustazah bagi tahu terus fi'il. Ada pernah sahabat kita tanya, dia pun tak sangka rupanya fi'il pun ada. Fi'il juga ada bentuk mufradnya, fi'il juga ada bentuk musannanya, maksudnya bentuknya berubah sikitlah ya daripada mufrad kepada musanna, dan fi'il juga ada bentuk jamaknya. So namanya jamak muzakkar salim juga. Ya, tapi ini cumanya kita perlu sebut dia fi'il mudhari' lah. Fi'il mudhari', dia bukan isim. Ya. Okey, jadinya senang cerita hari ini, isim pun pecahan dia sama, mufrad, musanna, jamak, fi'il juga. Tak kisahlah fi'il yang madhi, yang past tense tu, fi'il mudhari', maksudnya yang sedang berlaku, fi'il amar, semua pecahan dia sama. Ada yang mufradnya, ada musannanya, ada jamaknya. Saya tahu dulu ada seorang kawan kita, dia pun terkejut. Fi'il pun ada ya? Ada. Dia bukan isim sahaja ya. Okey, sebab kenapa dia mesti ada, dia nak matchingkan dengan isim tadilah. Ya, kalau isimnya contohnya Allah. Kalau Allah itu perbuatan Allah tu, fi'il Allah tu dalam bentuk lah, dia ikut. Sebab tu dia kena sama. Ya, kalau mereka ramai kan, katalah mereka tu dia jamak, orang tadi ramai kan, jadinya perbuatan dia, fi'il dia pun dalam bentuk jamak juga. Ya. So hari ni mungkin tambah yang tu ya. Mungkin selama ni tak sangka kan. Selama ni kita kurang sangka fi'il pun ada ya, tapi fi'il pun ada juga. Okey, ibadaka. Ka tu engkau ya, ibadah. Itu jamak tu. Ibadah. Kalau ibadah bermaksud hamba-hamba. Tu, ini biasa dalam Quran ya. Kalau seorang yang Abdullah tu, abdun. Kalau seorang hamba, abdun, ibadah tu sebenarnya dia punya jamak dia tu. Ini jamak taksir. Hamba-hamba kamu. Ka tu kamu. Ibadah. Jamak taksir untuk abdun. Kalau kita nak cakap. Ya. Itu jamak taksir. Wala. Dan dan ya, nama dia Ataf. Ataf ni dia ada grup dia lah.
Atau ni maksudnya saya. Yang ibadah tu yang jamak taksir tu sampai dal ke termasuk dengan ka tu? Ka tu kamu. Dah je sampai So dah sampai dah je lah. Ya. Okay. Ibadah. Ibadah jamak taksir untuk abdun. Ibadah. Wala dan jangan ataupun dan tidak. Terpulanglah la tadi, kalau awal-awal tadi kita dah nampak la nahi kan, jangan kan. So besar kemungkinan cerita dia masih sama. So la di sini juga masih la nahi juga. Kalau cerita dia tak habis lagi. So la nahi. Yalidu melahirkan. Yalid, walid, kita biasa dengar kata walid kan. Walid maksudnya bapa, ataupun walid maksudnya kita panggil untuk seorang bapa lah. Walid maksudnya orang yang mempunyai anak. Itu maksud dia sebenarnya. So kalau emak sebenarnya walidah, boleh je tambah marbutah biasanya. Tapi orang biasa guna walid untuk ayah, tapi bila mak dia guna ummi biasanya. So, sepatutnya ummi abi. Ummi emakku, abi bapaku. So kalau ayah panggil walid, seorang lelaki yang mempunyai anak, kalau mak sebenarnya walidah. Tapi jarang orang gunakan mak dia walidah. So yalidu dari perkataan yang sama. Dan jangan melahirkan. Maksudnya mendatangkan keturunan lah. Dan kalau orang kafir tinggal kat bumi, hidup kat bumi, dia akan melahirkan. Betul tak? Dia akan melahirkan anak-anak kafir lah maksudnya. So, tidak melahirkan. Illa melainkan. Illa ni dia memang satu kalimah ya. Maksud dia melainkan ataupun kecuali. Itu maksud dia. Dia ada istilah dia lah. Dia panggil istithna. Istithna. Tithna. Maksud dia apa Ustazah? Maksud dia kecuali. Tu je. Dia cumanya grup dia tak panjang lah macam ataf tu. Ataf dia ada apa? Ataf ada 10 lah. Kata dalam waw tadi kan, waw tu, ataf tu, ataf tu maksudnya kata hubung. Dia ada bukan waw je tau, dia ada perkataan-perkataan lain yang jatuh dalam kategori ataf lah. Maksudnya kata hubung kan. Tapi kalau istithna ni, dia tak banyak. Dia ada beberapa perkataan saja dalam kategori dia. Illa. Maksud dia kecuali ataupun melainkan. Okey, fajiran, dah selesainya kita nampak apa? Fajiran isim tanwin seorang yang berdosa. Ini seorang lah ni. Bukan jamak lah maksudnya. Kafaran juga kufur. Kafaran daripada perkataan kufur. Nampak? Macam lari, macam tak sama tapi bunyi dia ada. Kufur, kafar. Bunyi dia ada. So maksudnya kufur lah. Seorang yang berdosa dan sangat kufur macam tu ya. Dan ini semua temanya kadang-kadang jamak taksir lah ya. Kalau jamak muzakkar dengan muannas dia ada bentuk dia dah. Dia tak boleh tukar-tukar. Tapi jamak taksir dia tidak ada bentuk tertentu. Boleh jadi kafaran tu. Boleh jadi dia jamak taksir. Boleh jadi sebab dia tak ada format tertentu. Tapi kalau fajiran memang sasarnya seorang. Bentuk dia tu ya. Kafaran. Tapi tak apa, bentuk-bentuk jamak taksir tu kita tinggalkan dulu ya. Yang kalau boleh dah kenal dua tu dulu. Paling tidak apa ya. Okey, Rabbi, Rabb aku. Gitu ya. Tuhanku. Dia sebenarnya Rabbu. Sebenarnya Rabbu. Kalau Tuhan, Rabbu. Tapi bila dia tukar baris bawah, maksudnya ada aku tu sebenarnya. Tuhanku sebenarnya. Tengok pertukaran baris ya. Ustazah tak ada pun huruf jar kat sini. Kan Ustazah kata tadi huruf jar tu antara je. Antara je menyebabkan baris bawah. Tapi bukan hanya tu. Rabbi di sini sebenarnya kenapa dia bukan Rabbu? Asalnya dia Rabbun sebenarnya. Rabbun. Tetapi dia jadi Rabbi sebenarnya tak ada pun huruf jar. Tak ada. Sebab sebenarnya dia ada bermaksud aku di situ. Tuhanku. Dia macam umun lah. Umun emak. Tapi bila kita kata ummi, maksudnya emakku. Ni pun sama. Baiti. Baitun sebenarnya rumah. Tapi tambah ya, baiti. Tapi cuma di sini kadang-kadang ya dia tak ada. Tapi baris bawah tu. Dari baris bawah tu kita tahu. Rabbi. Tuhanku. Maksud dia. Ighfir. Ampunilah. Ighfir. Itu fi'il amar. Ustazah tak nak detail semua sebab hari ni kita lebih fokus kepada jamak-jamak tadi kan. Ighfir, ampunilah. Itu sebenarnya fi'il amar. Siapa yang dah kenal dia, kenalah. Li, bagiku. Tuhanku, ampunilah, bagiku. Li tu jar majrur. Huruf jar tu. Li untuk, ya tu aku.
Cumanya kadang-kadang macam Rabbi tak nampak ya dia. Ya, tetapi kita tahu baris bawah tu sendiri kita tahu Tuhanku. Ya. Macam li untukku, ampunilah bagiku ataupun untukku wa lidayya. Wa pertama pendek, wa yang pertama dan. Ya, bagiku sebab tadi kita minta Allah ampunkan bagi kita dan wa pertama dan li bagi juga ya, bagi juga ya, untuk juga walidayya, kedua ibu bapaku. Parents ya. So di sini ya, di situ maksudnya aku. Tadi dekat li tadi ya dia baris bawah. Ya, tapi di sini walidayya dia baris atas tetapi maksudnya aku juga. Ya, kedua ibu bapaku. Dia ada perkataan-perkataan yang pelik ya sikit ya. Dia tak boleh ada perkataan tak boleh baris bawah lah, dia adalah ya. Waliman dan bagi sesiapa. Kita waw sama tadi. Waw dan li. Li sebenarnya bagi juga huruf jar juga sebenarnya ya. Sama dengan li yang tadi tu ikfir li wali li waliman semua li yang sama bagi ataupun untuk huruf jar. Tapi man memang man ya. Man memang perkataan ni man ya, tak boleh tukar apa-apa ya. Dia tak boleh jadi min ke apa. Kalau dia jadi min dah lain dah. Yang tadi mina, yang tadi tu minal kafiri tu mina ataupun min dari, tapi man maksudnya siapa ataupun sesiapa yang. Memang perkataan ni dah perkataan tu macam itulah ya. Kalau man maksudnya siapa. Kalau min maksudnya dari. Lama-lama kita ingatlah insya-Allah. Dan bagi siapa ataupun sesiapa yang ya, dakhala fi'il madi, telah masuk ya, maksud dia masuk dakhala. Itu fi'il madi sama dengan qala tadi. Fi'il madi tadi wa qala yang mula-mula ya. So dakhala sama grup ya fi'il madi. Baitiya tu apa? Rumah. Rumahku. Sebenarnya baiti. Itu sebenarnya baitun. Dakhala baitiya, rumah. Dia saya kata ada perkataan-perkataan yang agak-agak pelik sikit ya. Baitiya boleh kata bait rumah ataupun rumahku. Mukminan ataupun rumah. Ustazah. Ada kata masjid Ustazah? Ada kata apa? Masjid. Masjid. Kat sini masuk. Oh, masuk dia masjid. Tak apalah. Pak, sebenarnya baiti tu sebenarnya dah asalnya rumah. Rumah pula. Betul lah, asalnya rumah. Tapi dia kata masjid Ya. Dalam kurungan. Ikutlah. Ikutlah dia punya terjemah dia. So rumah mukmin. Mukminan tu mukmin. Ya, maksudnya masjid ataupun rumah orang beriman. Bolehlah sebab dia terjemah. Okey, saya nak bagi tahu ya. Terjemahan kadang-kadang Quran orang lain terjemahan dia menggunakan rumah, tapi Quran orang lain menggunakan masjid. Terpulanglah. Itu memang biasa sebab penerbit Quran tu tak sama ya. Dia orang dapat source Quran dia dari mana tak sama. Jadi ada benda-benda yang sedikit lari tapi maksud dia sama je ya. So dia nak istilahkan masjid ataupun rumah mukmin, rumah orang yang beriman. Boleh je masjid lah tu. Betul tak? Kan? Mukminan tu mukmin, walil mukminina. Perhatikan mukminan dengan walil mukminina. Perhatikan dia. Perkataan yang sama. Mukminan, mukmin, lepas tu walil dan untuk mukminina. Itu jamak dia tu, mukminina. Kalau mukminan seorang mukmin, mukminina ya nun tu. Itu jamak muzakkar tu. Kalau seorang mukmin, mukminan tu lah. Tapi kalau ramai-ramai orang beriman mukminina. Dia asalnya mukminuna asalnya ya. Tapi kenapa jadi mukminina? Sebab li dia tu huruf jar. Nampak biasanya kerana huruf jar ya, dia gunakan yang ya nun. Orang-orang yang beriman. Wal mukminati dan perempuan-perempuan. Mukminina tu lelaki lah, dan betul perempuan-perempuan mukminati dan perempuan-perempuan beriman. Nampak baris bawah dia lah. Mukminati. Ada alif ta di situ ya. Muannas ya. Jamak muannas. Wal mukminati. Ada alif dengan ta di situ. Itu jamak muannas. Mukminina. Jamak muzakkar. Wala. Dan jangan. Tazidi ni. Tazidi. Sekejap ya. Dia. Ni. Ayat ni. Dengar.
yang Allah cakap dalam Quran, siapa yang bersyukur aku akan tambah nikmat dia. Ingat tak ayat tu apa? Ingat tak? La in syakartum la azidannakum. Azid, tazid maksudnya tambah, bertambah. Itu antara ayat yang saya ingatlah, ya. Kalau ayat la in syakartum tu. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan bagi kamu. So azid, tazid. Ini maksudnya tambah. Tazid. Itu fi'il ya. Az-zalimina asalnya az-zalimuna. Ni jamak muzakkar ni. Az-zalimuna, jadi az-zalimina, orang-orang yang zalim. Ya, tapi ini bentuk yang kedua dia lah. Kita dah tahu ada, yang penting kita tahu ada sebab ya. Illa, melainkan, tadi apa nama dia? Istithna nama dia. I-S-T-I-H, tithna. Itu nama dia. Dia tak banyak pun, ada tiga ke apa entah perkataan yang dalam kategori tu ya. Jadi salah spelling dia iftina. I-S. Okay, I international, S Singapore, T Timur, I India. Apa tu TH apa? Letak TH, tak tahu negara apa TH. Apa tu? Nun apa? New Zealand. NA, lepas tu apostrophe. Ya, istithna nama dia ya. Maksudnya kecuali ya. Okey. Last kali situ tabaron ataupun tabara, ada tanwin di hujung. Kalau ada tanwin di hujung, mana ada Ustazah? Mana ada tanwin? Siapa nak jawab? Cepat. Sebelum kita berhenti. Ustazah kata ada tanwin. Ustazah kata ada tanwin kat hujung, tapi mana tak nampak pun tanwin. Cepat. Sorang explain. Jangan je. Mim tu ganti dengan ni. Ya, ada je Ustazah. Ada mim. Ya, mim tu sebenarnya satu lagi. Sebab ada mim. Ya, betul. Sebab tu kita dah tak nampak tanwin dia. Sebenarnya dia ada tanwin di situ, tapi satu daripada baris tu ditukarkan kepada mim. Kalau nampak ala-ala macam tu, tak kisahlah di atas ke di bawah ke di depan, kita tahu dah di situ ada tanwin. Ya. Kenapa dia letak mim kat situ? Sebab confirm lepas nombor tu mesti ada robah punya. Confirm. Okay, maksudnya huruf seterusnya ya. Okay, di situ ada tanwin. Kalau ada tanwin di hujung, sah-sahnya dia isim. Dia bukan fi'il. Dan di situ kalau kita tak nampak dia jamak muannas salim, bukan juga jamak muzakkar salim. Tapi biasanya tanwin ni kalau untuk jamak taksir, kadang-kadang dia ada tanwin jamak taksir. Kadang-kadang. Lepas tu saya kalau bentuk-bentuk macam ni, sama ada dia boleh jadi mufrad, dia boleh jadi juga jamak. Tapi kalau dia jamak, dia adalah jamak taksir. Memang jamak taksir dia macam tu. Dia boleh ada tanwin. Dia tak sama dengan jamak muannas dengan jamak muzakkar. Jamak muannas cara dia, jamak muzakkar cara dia, jamak taksir dia boleh ada tanwin. Macam tadi subulun tadi. Kan tak? Tadi kita ada buat latihan kan? Subulun dia jamak taksir tapi dia ada tanwin. So bila ada tanwin tu, kalau kita tak pasti yang mana, sama ada dia boleh jadi jamak taksir ataupun dia memang mufrad lah. Pegang dua tu saja dulu. Okey. Ustazah nak berhenti kat sini, Ustazah nak tanya. Siapa nak tanya soalan? Ustazah. Saya. Yang jamak taksir ni tadi apa? Ibadah tu dengan yang kafaron tu ke? Ustazah teka je. Ibadah memang Ustazah dah pasti dah jamak taksir. Ibadah hamba-hamba tapi kafaron tu boleh jadi, Ustazah kata ya, boleh jadi. Tabaron juga boleh jadi. Kadang-kadang tak. Kadang-kadang sebab jamak taksir ni dia banyak. Jadi Ustazah sendiri pun ada yang Ustazah dah kenal, ada Ustazah yang tak berapa ingat ke, lupa ke. Dayaron tu juga boleh jadi jamak taksir, nampak? Sebab dia jamak taksir dia memang dia boleh ada tanwin. Macam tadilah subulun yang kita buat latihan tadi. Subulun jalan-jalan, tapi sabilun satu jalan. Nampak dia punya jamak taksir dia boleh ada tanwin di situ. Okey. So yang muannas ni ada satu je ke? Yang mukminat itu, wal mukminat. Yang tu je kalau kita tengok bentuk dia yang tu je. Ya, ada satu saja tapi jamak muzakkar ada 3, zalimina 1, mukminina 2, lepas tu
kafirin. Ada 3. Ada 3 jamak muzakkar, ada 1 jamak muannas. Yang lain besar kemungkinan ibadah memang ustazah dah confirm itu jamak taksir. Ya. Tapi sebab dalam buku ni ada tempat 3 tempat kosong untuk semua jamak tu lah. So jamak muannas 1 je yang kita jumpa lah. Oh, okey. So jamak taksir ada berapa? Masing-masing ada 5 eh? 3 tempat kosong. Oh 3. Ustazah punya ada 5. Ustazahnya 5. Barisan dia, maksudnya barisan dia berapa? Dia bagi 3 saja. Macam ni. Okey, kalau 3 dia tengok sebab tak sama kan buku kita kan. Mari tengok. Baru atas lagi. Oh, okey. Tak, line dia berapa? Cuba naik atas lagi, scroll up sikit. Lagi naik atas lagi. Sebab kita nak nampak ada berapa barisan dia je, berapa line. Yang ni lah. Yelah, tapi 3 tu je lah. Itulah ustazah punya. Maksudnya muzakkar 3, muannas. Tapi muannas ni kenapa dia cantum pula 2 ni? Dia macam tak ada garisan. Tahu kenapa. Okey ya. Tadi kita muzakkar kita dah jumpa 3 ya. Muzakkar kita dah jumpa 3, muannas kita baru jumpa 1 ya. Lepas tu yang ustazah kata tadi jamak taksir tu ibadah dah confirm dah jamak dia ya. Semuanya boleh jadi dayaran, boleh jadi ya dan kategori jamak dayaran tu. Yang tadi tu baik sama dayaran boleh jadi dia, kafaran boleh jadi dia, tabaron. Tapi biasanya yang ada sabdu tu biasanya jamak taksir biasanya. Tapi jangan letak dulu, ustazah bagi teka-teka je dulu ya. Dan kat sini tidak semestinya mesti ada semualah. Kalau yang mana ada adalah dia cuma bagi kolom sahaja. Yang perempuan tu satu saja. Okey, yang lain ada soalan tak? Tapi bolehlah kalau kita nak cari, siapa rajin cari kalau jumpa hantar dekat grup kita. Okey. Boleh? Ada siapa-siapa? Ustazah, saya nak tanya. Kalau muannas tu pada perempuan kan? Ya, betul. Kalau muzakkar pada lelaki. Kalau tafsir tu kepada apa? Dua-dua? Dua-dua boleh. Taksir dua-dua boleh. Okey. Ya. Alhamdulillah. Okey, yang lain ada soalan tak yang lain? Tak ada. Tak ada ya. Tak ada, kita anggap dia dah faham lah tu. Ya. InsyaAllah ya. Jika tidak ada apa-apa, confirm ya, tak ada. Jika tidak ada apa-apa, Linda, tak ada apa-apa? Tak ada Ustazah. Tak ada ya. So siapa rajin kalau terjumpalah. Bukan paksa-paksa, tak nak paksa-paksa. Kita belajar ni tak mau paksa-paksa. Ya. Kalau terjumpa ke, kalau terapa ke, kalau ni boleh je hantar dekat grup ya. Jika tidak ada apa-apa, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Illa liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita sama-sama jaga diri ya. Sama-sama jaga diri ya. Covid dah banyak balik kat luar tu ya. Jangan nanti akan kena pula kan. Susah-susah dah. Sakit dada lah. Kak Ayah, mikrofon tu Kak Ayah. Kak Ayah, mikrofon tu. Sorry. Ustazah, anak saya dah kena dah semalam. Memang saya dah agak sebab dia dah cakap memang dekat luar negara pun benda tu naik. Jadinya kat tempat kita pun apatah lagi sama je benda tu kan. Jadinya bukan tempat kerja dia. Ya, saya tahu. Buat tempat sekolah, yang mana-mana tempat berhimpun lah. Tak kisahlah universiti ke sekolah ke tempat kerja ke. Kita bukan takut. Jangan salah faham. Kita tak takut tapi kita cuma nak elak je. Ya? So, kalau dah kena tu buat macam biasalah. Kuarantin diri. Dia rumah dia kat lain tapi Ustazah bukan kat sini. Akak tak kena lah. Dia lain rumah. Nasib dia lain rumah. Teruknya mak dia. Nasib anak dia lain rumah. Bukan apa kalau kali ketiga ni. Ya, kalau kena kan. Saya dah 2 kali. Faham. Benda tu boleh berulang. Tapi siapa-siapa yang cakap pada saya yang mana kena sekali 2 kali tu, dia punya lama nak baik dia cakap tau. Lama baik. Lepas tu rasa tight dekat dada tu kuat. Dia kata lama nak hilang. Deri rasa hilang. Jadi kita kalau boleh lah. Kalau boleh kita tak nak benda-benda gitu. Okay? Jaga diri ya. Assalamualaikum. Okay, bye. Assalamualaikum. Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay.